Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditulis apa yang saya cakap ni. Tak ulang sekali ya. Tajuk perbincangan kita pada hari ini berkaitan dengan ashab Syafi'iyah. Maka di hadapan saya ni beberapa buah kitab yang ada di perpustakaan kita yang membicarakan tentang perkara ini. Yang paling ringkas dan paling terkemudian adalah ini yang di tangan saya ni, Tabaqat Syafi'iyah lil-Allamah Syekh Abdullah bin Hijazi Asy-Syarqawi al-mutawaffa sanata 1227, wafat pada 1227. Jadi bila 1227 maknanya senarai ulama Syafi'iyah itu kita boleh dapat sehingga tahun tersebut. Hanya satu jilid saja, dan terjemah dibuat secara ringkas, tetapi bagus dari segi kalaulah nak dijadikan suatu kitab bacaan permulaan bagi mengenali ulama-ulama Syafi'iyah yang bersifat ringkas, maka kitab ini yang sewajarnya menjadi pilihan. Tabaqat Syafi'iyah lil-Allamah Syekh Abdullah bin Hijazi Asy-Syarqawi. Dan kita boleh temui di dalam kitab ini sejumlah besar ulama Syafi'i daripada kalangan Misriyin, dan sebabnya adalah munasabah oleh kerana musannif adalah daripada orang Mesir, maka maklumat tentang ulama Syafi'i di Mesir itu sudah tentulah lebih mudah diperoleh oleh beliau berbanding maklumat ulama-ulama Syafi'iyah yang ada di luar Mesir, khususnya daripada kalangan mutaakhirin. Dan kita juga ada Tabaqat Syafi'iyah 2 jilid. Ini karangan al-Imam yang masyhur, iaitu al-Imam Asnawi ataupun Isnawi, 2 jilid. Imam Asnawi 2 jilid. Beliau wafat 772, lebih awal sebelum daripada Imam As-Subki. Secara ringkas juga, faham? Tabaqat ini ditulis dengan biografi tidaklah terlalu panjang. Jamaluddin bin Abdul Rahim Al-Isnawi al-mutawaffa sanata 772. Dan ada lagi kitab Tabaqat yang lebih awal daripada kitab Al-Isnawi, ada di library Israel. Saya saja mengambil istifadah daripada perpustakaan. Sampai masuk ke dalam minggu, katakan minggu. Masuk dalam seminggu, dalam masuk lagi. Banyak jadi ilmu. Ini terang oleh Musah di awal Imam Nawawi. Yudin Abu Amr Rahman Abd Syahruzuri, wafat pada tahun 643. Dan kitab ini, cetakan ni Darul Basyair. Darul Basyair ni antara cetakan bagus lah. Darul Basyair Al-Islamiyah banyak mencetak, mengeluarkan buku-buku yang bagus.
Dan kelebihan cetakan ni telah ditahzib dan disusun dan ditambah oleh Al-Imam Nawawi. Faham? Ibn Salah datang sebelum Imam Nawawi, meninggalkan kitab Tabaqat. Imam Nawawi telah memperkemaskan, menyusun dan menambah lagi apa yang tidak disebutkan oleh Al-Imam Ibn Salah. Dan sudah tentulah yang menjuarai dalam penulisan Tabaqat ini adalah ini, Tabaqat Asy-Syafi'iyah Al-Kubra, karangan Tajuddin bin Nasr Abdul Wahhab bin Ali bin Abdul Kafi As-Subki. Taj As-Subki, 771 wafat. 771. Lebih kurang dengan Imam Asnawi. Jadi kalau kita nak beli Tabaqat Syafi'iyah Al-Kubra ni, dia bagus cetakan ni. Faham? Cetakan ni iaitu cetakan yang ditahqiq oleh Mahmud Muhammad At-Tanahi. Dia nak beli kitab pun kena tahu juga beli siapa yang tahqiq. Faham? Bukan beli yang murah. Oh, yang murah beli, baki duit tu boleh beli handphone. Itu bukan cara beli kitab. Dia tahu pentahqiq, dia kena kenal. Jadi orang yang kutubi ni adalah gelaran bagi orang ahli kitab, ahli dalam kitab, bukan ahli kitab Bani Israel tu. Maka orang panggil kutubi, gelaran. Ataupun dia panggil athari. Dia mengetahui, yang lebih hebat lagi, dia mengetahui lokasi kedudukan manuskrip. Faham? Macam Syekh Muhammad Zaid Al-Kautsari, kitab yang tidak dicetak boleh tahu kitab ni makhtutah dia ada dalam pustaka besar dunia. Jadi yang ditahqiq oleh Mahmud Muhammad At-Tanahi dan Abdul Fattah Muhammad Al-Halu ni, ini memang cetakan yang bagus untuk Tabaqat Asy-Syafi'iyah Al-Kubra dengan tulisan macam ni lah. Ini bagus cetakan lama. Cetakan lama ni lagi bagus. Jadi kalau kita pergi pesta buku ni, pesta buku Mesir akan berlangsung pada 30 Jun ni. Dia ada satu sudut dia panggil Azbakiyah ni, dia ada yang buat pameran dalam bangunan kan. Kalau Saudi dia ada bangunan khas dia. Maksudnya dekat pesta buku Mesir dia punya, dengan penerbit daripada Saudi. Dan dalam pesta buku ni dia ada negara jemputan lah. Negara jemputan. Jadi Azbakiyah ni, kalau orang akan pergi ke Azbakiyah ni untuk cari kitab second hand terpakai. Faham? Kitab terpakai. Jadi mungkin para pelajar yang tidak mengetahui nilai Azbakiyah tak pergilah. Sebab kitab second hand. Faham? Oh, beli kitab second hand pula. Ini kitab baru lah. Jadi Azbakiyah ni dia jual kitab-kitab cetakan lama yang sudah tidak diulang cetak. Faham? Dia tak ulang cetak. Tapi kitab lama ni dia punya kelebihan dia, muhakkik dia adalah ulama. Faham? Ulama yang berkaliber. Jadi bila dia muhakkik, dia cek dia punya teks, nas ini semua dia cek dengan lebih teliti lah berbanding yang dicetak kemudian. Maknanya memang pentahqiq dia tu yang memeriksa satu persatu memang ulama yang memang dalam dunia tahqiq, bukan sekadar makan gaji macam tu je. Itu memang jiwa dia. Jadi disebutlah untuk cetakan Tabaqat Syafi'iyah Al-Kubra ni, inilah yang ditahqiq oleh ni dan diterbitkan oleh Dar Ihya Al-Kutub Al-Arabiyah Faisal Isa Al-Babi Al-Halabi. Dia ada dua cetakan yang dulu tersohor lah. Satu Mustafa Al-Babi Al-Halabi, satu lagi dia punya adik beradik juga, Isa
Al-Babi Al-Halabi. Orang panggil cetak Halabi, cetakan Halabi. Jadi kalau pelajar-pelajar yang belum mengenal dunia kitab ni, dia tak suka lah beli, faham? Sebab dia punya tulisan dia macam tak canggih. Kalau susun pun tak cantik, tak, faham? Dia tak corak. Yang cetakan baru tu tulis, ada hiasan dia, tulisan bersambung dia, dia baru cantik. Kalau macam ni, dia tak ada tulis Tabaqat Syafi'iyah, kalau susun nampak cantik. Jadi tak belilah. Lepas tu kulit dia langsung faham. Okey. Ini pun rasanya bukan, ini musawwar. Okeylah. Kemudian jadi dah kita sebut tadi tentang muhakkik ni. Misalnya Mustafa Babi Al-Halabi, kita orang kata cetakan Halabi. Bagi Mesir tahulah cetakan Halabi. Malangnya cetakan Halabi ni, kalau kita pergi kedai dia besar mana, padahal dia adalah pencetak awal yang berkaliber dulu menerbitkan buku-buku yang berkualiti, isi dia berkualiti. Tetapi dia macam hampir pupus lah, sebab dia tidak upgrade, dia tidak berkembang mengikut zaman. Jadi yang berbaki dekat kedai dia semua yang lama punya, tapi adalah nilai kualiti dia. Jadi kalau kita pergi dekat kedai Mustafa Babi Halabi tu, kira kitab dia penuh habuk lah. Nak bagi tahu, tak terjaga dia, penuh habuk, susun, sepah. Tapi tetap akan ada orang pergi juga kedai dia. Kedai dia pun kat belakang bangunan. Kat mana? Kat Azhar Masjid. Dan di sana kita boleh temui kitab-kitab Jawi. Faham? Kitab Jawi. Baru ni ada satu orang dia senaraikan kitab-kitab Jawi yang masih ada dekat Mustafa Al-Halabi. Dia senaraikan lebih dari 6 kitab. So kitab Jawi ni tak ada Mustafa Al-Halabi. Tak di sana. Sebab tu Syekh Idris Ar-Rabawi dia bermukim Mesir. Dia tinggal Mesir 60 tahun. Dan kitab beliau Bahrul Mali, syarah kepada Mukhtasar Tirmizi, dicetak di sana, di Arab. Faham? Jadi beliau ada di sana ni, apa dia punya tugas dia? Muhakkik. Beliau adalah muhakkik bagi cetakan-cetakan buku Jawi, Islam Jawi. Sebab itu orang Arab, dia masuk dalam kitab, dia tengok ada kitab berapa belah jilid Bahrul Madi. Bila dia buka, tulisan Arab. Bila dia baca, tak dia baca. Faham? Sebab orang yang tidak mengetahui sejarah Nusantara, bahawasanya tulisan yang kita pakai sebelum ni tulisan Jawi, Arab. Tulisan Arab. Jadi dia, itu kalau jenis tak bercampur dengan manusia lah. Dia tengok orang ajam baca Quran pun dia pelik kan? Tak pandai cakap bahasa Arab, tapi boleh baca Quran. Faham? Boleh baca tulisan Arab. Sedangkan di sana ada orang Arab boleh cakap Arab, tak boleh baca Quran. Sebab ummi, betul huruf. Betul huruf tak boleh baca. Okey. Jadi Tabaqat Syafi'iyah Kubra ni, ini memang terlalu muassak. Kita boleh Imam Subki tulis tarjamah seseorang imam tu dengan tarjamah yang terlalu luas. Pelbagai. Antara yang beliau masukkan, contoh kan, sebab Imam Subki muhaddis, beliau akan bawa hadis yang diriwayatkan oleh perawi itu, bawa sanad, bersanad. Yang Imam Subki ada sanad sehingga perawi itu.
sehingga ulama Syafi'i itu antara yang beliau ihtimam. Dan beliau juga akan bawa dipanggil tafarrudat. Tafarrudat ni maksudnya kaul-kaul yang tersendiri bagi mutarjam lahu. Beliau ini dalam mazhab mempunyai kaul-kaul ini, yang kaul ini adalah tafarrudat dia yang berbeza dengan jumhur. Itu sebenarnya satu fan yang dipelajari ketika mempelajari tabaqat Syafi'iyah Kubra. Dan Imam Nawawi pun ihtimam sebut juga. Di satu lagi kitab yang kita boleh mengetahui tentang ulama Syafi'iyah ni adalah Tahdzibul Asma' wal Lughat. Ni kitab Imam Nawawi. Sepatutnya kita yang mempelajari kitab Imam Nawawi, semua kitab Imam Nawawi yang kita boleh capai kita beli. Faham? Kalau tak boleh beli, tulis dulu nama dia. Nanti suatu hari nanti kita beli dan susun di rak. Jadi Tahdzibul Asma' wal Lughat ni 3 jilid. Yang cetakan kita pun jilid. Cetakan ni lah. Cetakan apa ni? Darul Nafais. Dia ada satu cetakan baru, Darul Faiha. Darul Faiha. Jadi Tahdzibul Asma' wal Lughat ni kita Al-Imam Nawawi. Jadi di dalam ni ada biografi sebahagian ulama Syafi'iyah. Dia bukan kitab khas tentang ulama Syafi'iyah. Nama pun tahu, Tahdzibul Asma' wal Lughat. Dia boleh jadi kitab kamus, dia boleh jadi kitab mustalah, dia juga boleh jadi kitab biografi. Dalam ni biografi Iblis pun ada. Tahdzibul Asma' wal Lughat lil Imam Al-Faqih Al-Hafiz Abi Zakaria Yahya bin Muhyiddin Yahya bin Sharaf An-Nawawi. Dalam mukaddimah Tabaqat Syafi'iyah Kubra ni dinyatakan sejarah penulisan tabaqat ni. Maka setakat kajian yang dibuat, orang yang mula menulis tentang tabaqat ni adalah Imam Abi Tayyib ni ulama Syafi'i, Sahal bin Imam Kabir Abi Sahal Muhammad bin Sulaiman As-Sa'luki Al-Mudhib fi dhikri syuyukh al-madhhab. Jadi beliau ni yang didapatilah dapatan yang terawal menulis tentang tabaqat ni syuyukh al-madhhab adalah beliau As-Sa'luki, ulama Syafi'i. Dan Imam Subki sebenarnya menulis tabaqat ni dia ada 3. Beliau ada tulis tabaqat Syafi'iyah Sughra, tabaqat Syafi'iyah Wusta, tabaqat Asy-Syafi'iyah Al-Kubra. Yang kita tunjukkan tadi adalah Al-Kubra. Macam saya sebutkan tadi lah, kita nak kalau nak mengenali ulama Syafi'iyah, kita mulakan yang kitab yang ringkas. Jadi kitab yang ringkas yang sesuai. Kalau nak jadikan silibus pun okey, inilah Asy-Syarqawi. Ringkas. Ringkas maklumat-maklumat penting tentang ulama tersebut. Sudah tentulah yang paling penting tarikh lah. Tarikh beliau. Jadi kita boleh jumpa dalam ni maklumat ruwatul madhhab qadim dengan jadid yang semalam kita sebutkan. Jadi Imam Subki menulis tiga jenis tabaqat, Sughra, Wusta, Kubra. Maknanya tabaqat itu bukan berdasarkan tempoh masa, tapi dia adalah apa? Daripada segi tawassuk dan tidak tawassuk dalam mencatat biografi bagi seseorang imam. Maka berterusanlah ulama menulis tentang tabaqat ni. Ibnu Mulaqin ada, Nablusi ada, Abu Ishaq Syirazi ada, Ibnu Qadhi Syuhbah ada. Ini semua ulama-ulama kita yang menulis tabaqat Syafi'iyah. Faham? Dan sudah tentulah dalam setiap fan tu ada ada kitab tabaqat. Contohnya ulama nahwu dia ada tabaqat dia. Atibba, orang tulis biografi doktor-doktor ada. Ulama mantik ada, semua ada.
Kita sedang bincang dengan ulama Syafi'i. Okey. Sebelum ni saya sebut, untuk kita ingat tentang ulama Syafi'iyah ni, kita buat pembahagian awal, iaitu satu adalah ruwatul madhab, yang mengambil daripada Imam Syafi'i secara langsung, yang kita panggil ruwat, perawi madhab. Rawi jamak ruwah, yang dibahagikan kepada dua, al-qadim dan juga al-jadid. Faham? Ruwatul qadim, ruwatul jadid. Sebelum kita nak menelusuri ulama Syafi'i yang selepas itu, ini yang pertama sudah tentu. Mereka ni kalau dalam hadis ni, mereka ni macam sahabat Nabi. Sahabat Nabi ni adalah penghubung pertama. Kalau yang menghubungkan itu ada, maka yang selepas itu terputus. Faham? Sebab tanan ruwatul madhab itu sangat, seperti mana dalam mustalah hadis disebut as-sahabul udud. Sahabat semua adalah adil. Penting untuk mempunyai tiap ni. Setengah ulama tafsirkan udul yang dimaksudkan dalam perkara riwayat. Walaupun sebahagian tidak bersetujulah. Perkara ini disebut oleh Syekh Muhammad Abdul Hayy Al-Kanawi. Sebab apa? Kita kena hukum mereka ini adalah orang yang udul dalam menakalkan hadis, terutamanya. Tak mungkin melakukan perbuatan man kadzaba alayya. Jadi kerana apa? Menjamin kepercayaan terhadap sahabat ini adalah menjamin kelangsungan riwayat hadis. Sebab itu cara orientalis nak menimbulkan syak pada hadis Nabi ni, dia runtuhkan kepercayaan terhadap sahabat. Itu cara, dia punya modus operandi dia. Kita runtuhkan kepercayaan terhadap sahabat. Dan di kalangan sahabat yang paling banyak riwayatkan hadis adalah Sayyidina Abu Hurairah. Maka mereka akan serang peribadi Sayyidina Abu Hurairah. Faham? Kita akan dapati orientalis dan juga anak-anak murid dia di kalangan orang Islam yang terpengaruh akan memburukkan peribadi ini Sayyidina Abu Hurairah. Sehingga ada ulama tulis kitab Ad-Difa' an Abi Hurairah, mempertahankan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia akan serang. Sebab kalau kita berjaya serang peribadi Abu Hurairah, maka runtuhlah sebahagian besar hadis. Sebab beliau meriwayatkan 5,000 lebih hadis. Jadi kalau datangkan syak pada beliau, maka secara tidak langsung mendatangkan syak pada apa yang beliau riwayatkan. Dan sasarannya lah hadis Nabi lah, walaupun dia tak sebut terang. Sasarannya untuk menimbulkan syak pada hadis Nabi. So bila syak pada hadis Nabi, maka mudahlah untuk menyeleweng agama ni. Mudah. Maka begitulah juga ruwatul madhab. Mereka ni orang yang pertama yang berjumpa Imam Syafi'i, belajar dengan Imam Syafi'i, menakal daripada Imam Syafi'i. Maka mereka ini kita kena letak kepercayaan sebagai orang siqah, faham? Orang yang berkaliber, authority dalam menakalkan mazhab Syafi'i. Maka sudah tentulah mengenali mereka itu menjadi keutamaan dalam pelajaran mengenal tabaqat Syafi'iyah, ulama Syafi'iyah. Al-Imam As-Subki telah menyebut dalam muqaddimah dia, ini kira kita nak faham secara ijmali untuk mudah ingat kan. Kalau tafsili itu kena sentiasa baca. Saya tak ingat tafsir kan. Jadi tafsil tentang ulama Syafi'iyah. Jadi Imam Subki menyebut wa'lam anna ashabana firaqun tafarraqu bitafarruqil bilad. Bila waktu. Jadi di sini walhasilnya beliau nak terangkan bagaimana ulama Syafi'iyah ni telah menyebar di seluruh pelosok negara. Beliau bahagikan sampai 7. Ada yang di Iraq, ada yang di Khurasan, ada yang di Syam, Mesir, ada yang di Hijaz, ada yang di Yaman, ada yang di Fars, ada yang di Syarq. Faham? Kalau zaman sekarang ada orang tulis kitab ulama Syafi'iyah di India, ada kitab khas. Faham tak? Tarajim Al-Syafi'iyah fi Diyaril Hindiyah, satu buku yang dikarang oleh ulama Malibari. Dan Syekh Wan Muhammad Sari tulis buku. Syekh Wan Sari ni pengkaji biodata ulama Melayu. Boleh buat juga tabaqat dia panggil. Tabaqat ulama
Syafi'i, ulama maknanya ulama Melayu yang berkhidmat kepada mazhab Syafi'i. Dia adalah buku dia. Faham? Jadi ulama Dagestan tulis pula, ulama Dagestan. Sebab ini semua antara yang mempunyai tokoh dalam mazhab Syafi'i. Takhirin Dagestan. Wallahu a'lam bissawab. Subhanallah.